14 Jun 2017, 6 penuntut dari UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh seorang pegawai kadet Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia, Zulfarhan Osman. Selain daripada itu juga, ada 12 orang pelajar UPNM yang lain turut ditahan atas tuduhan bersubahat melakukan pembunuhan terhadap mangsa. Tapi guys, pada 2 November 2021, bila mahkamah jatuhkan hukuman terhadap yang tertuduh, tak ada satu orang pun dalam ramai-ramai penuntut UPNM yang ditahan oleh pihak polis tu dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati. Yes, tak ada seorang pun. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Welcome back to another episode of Babel Studio. Dan video kali ni aku nak bawa pada korang kronologi penuh dalam kes pembunuhan pegawai kadet Angkatan Laut Diraja Malaysia, Zulfarhan Osman. Let's go straight to the story. Zulfarhan Osman, dia adalah seorang penuntut ataupun pelajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Untuk pengetahuan korang, UPNM ni adalah universiti tentera. Siapa-siapa sahaja yang layak diterima masuk dalam universiti ni, bila graduate je, diorang akan diserap terus ke dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dan yang lagi bestnya adalah, bila dapat diserap masuk ke dalam ATM tu, diorang akan dapat jawatan yang tinggi tau. Dulu zaman aku belajar dekat universiti, diorang yang grad daripada UPNM ni, automatically akan pakai pangkat captain. Which is pangkat captain ni antara pangkat yang tinggi tau. Dalam erti kata lain, keluar je daripada UPNM tu, jadi pegawai dah. Mak ayah mana yang tak bangga dan seronok tengok anak dia macam tu guys. Dapat masuk UPNM, lepas tu bila grad jadi pegawai, dan kemudian bila anak dia ni dah habis grad bekerja dalam ATM, dia akan berbakti untuk menjaga kedaulatan negara. Tapi kesemua benda ni hilang dalam sekelip mata disebabkan oleh satu tragedi. Semua benda ni start bila ayah kepada Zulfarhan dapat call dari seorang pegawai ATM yang cakap anak dia meninggal dunia. Ayah Zulfarhan dengan ibu dia masa dapat berita ni antara percaya tak percaya guys. Betul ke anak dia dah meninggal? Ayah Zulfarhan ni tanya dekat pegawai yang call dia pada masa tu sebab apa anak dia mati. Dan pegawai tu cakap Zulfarhan mati akibat terbakar. So family Zulfarhan ni pun terus gerak daripada Johor pergi ke Hospital Serdang Selangor untuk buat pengecaman mayat. Akhirnya diorang sampai dekat hospital tu lebih kurang dalam jam 3 pagi. Tapi diorang dibenarkan untuk tengok mayat Zulfarhan pada pukul 9 pagi sebab ada prosedur yang perlu diselesaikan dulu. Bila ibu dengan ayah Zulfarhan tengok seluruh tubuh Zulfarhan yang dah meninggal tu, terkejut gila diorang dengan keadaan tubuh badan mangsa guys. Berdasarkan dari laporan bedah siasat, tubuh badan Zulfarhan 80% dipenuhi dengan kesan terbakar. So, disebabkan oleh kejadian ni, 14 Jun 2017, ramai 32 orang suspek ditahan. 19 daripada suspek tu ditahan atas pertuduhan melakukan pembunuhan dan 13 lagi ditahan atas sebab sengaja melakukan kecederaan kepada mangsa. Apa yang diorang buat dekat Zulfarhan? Dan persoalan yang paling penting, kenapa diorang buat macam tu? Zulfarhan ni kena dera dengan kawan-kawan dia guys. Start dari 21 Mei 2017 pada jam 2.30 pagi sampai 5.30 pagi, dan kemudian diorang sambung torture Zulfarhan balik pada 22 Mei 2017 sekitar 1.30 pagi sampai 5.45 pagi. Maksudnya diorang torture Zulfarhan 2 kali guys. Diorang torture bukan biasa-biasa tau. 19 orang suspek yang dituduh membunuh tu ikat Zulfarhan dan kemudian diorang bantai Zulfarhan menggunakan penyangkut baju, getah paip dan juga tali pinggang. Korang bayangkan askar punya tali pinggang macam mana? Sakit tu bila kena. Kalau korang tak pernah kena libas dengan benda-benda ni, jangan sembang lah kata tak sakit. Budak-budak ni bukan setakat pukul macam tu sahaja, tapi diorang ni juga buka streka, lepas tu tunggu streka tu panas dan diorang tekap badan Zulfarhan. Yang ni seriously aku tak pernah kena, tapi dengar macam ni pun kita tahu sakit benda ni. Ada seorang suspek nama dia Ahmad Senabil Muhammad. Dia lakonkan balik dalam mahkamah cara macam mana dia orang tekap sereka tu dekat tubuh badan Zulfarhan. Dan mostly orang dekat dalam mahkamah tu bila dengar perbicaraan tu terkejut gila sebab dahsyat sangat ni kau torture orang sampai macam ni. Dan bila mahkamah tanya kenapa korang buat macam ni dekat Zulfarhan, alasan dia orang adalah sebab Zulfarhan curi laptop salah
salah seorang daripada kawan-kawan diorang ni guys. Okey guys, bab sama ada Zulfarhan betul-betul curi atau tak laptop tu aku tak dapat kepastian. Tapi bila budak-budak ni jumpa Zulfarhan, Zulfarhan tak mengaku yang dia curi laptop tu. Disebabkan Zulfarhan tak mengaku, diorang ni semua sanggup buat macam tu dekat dia guys. Memang betul-betul level lain lah budak-budak UPNM ni soal siasat. Aku rasa polis pun tak buat macam ni kot. Okey guys, tarikh akhir Zulfarhan kena torture teruk macam tu pada 22 Mei 2017. So, 23, 24, 25 dan 26 Zulfarhan tak pergi kelas atas alasan sakit. 27 Mei 2017, geng-geng yang bantai Zulfarhan ni bawa dia pergi klinik dekat Bangi sebab keadaan Zulfarhan ni makin teruk. Lepas tu, 31 Mei 2017, sekali lagi diorang bawa Zulfarhan ni pergi klinik yang sama. Tapi nak cakap macam mana kan? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah pun merancang, dan sebaik-baik perancangan adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 1 Jun 2017, Zulfarhan Osman didapati meninggal dunia selepas lebih kurang 11 hari menderita akibat kesan dari kena torture tu guys. So pihak polis pun datang tangkap suspek dan kemudian mayat Zulfarhan dibedah siasat. Dekat sinilah laporan bedah siasat tu keluarkan dan menyatakan 80% badan Zulfarhan ada kesan terbakar akibat kena tekap dengan streka tu guys. Kes perbicaraan berkenaan pembunuhan Zulfarhan pun berlangsung. Pada 31 Julai 2019, Hakim Dato' Azman Abdullah membuat penghakiman 18 daripada 19 yang tertuduh diperintah untuk bela diri. 6 daripada yang tertuduh tu didakwa di bawah Seksyen 302 dan 109 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati. 12 orang lagi dituduh di bawah Seksyen 330 Kanun Keseksaan sebab mendatangkan kecederaan kepada mangsa. Seorang tertuduh iaitu Muhammad Akmal Akif dilepaskan oleh pihak mahkamah. Kes sambung 2 Oktober 2019 yang mana kesemua tertuduh ni kena bela diri dekat mahkamah. Pihak mahkamah tutup kes ni pada 8 April 2021. Maksudnya kes settle, cuma tunggu keputusan hukuman dari pihak mahkamah sahaja. Dan pada 2 November 2021, pihak mahkamah mengeluarkan keputusan 6 yang tertuduh di bawah Seksyen 302 ditukarkan kepada 304 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara tidak lebih dari 30 tahun dan denda. So tak ada hukuman gantung dekat sini. Mereka ni dijatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun kerana menyebabkan kematian Allahyarham Zulfarhan tanpa ada niat untuk bunuh dia pun. Sebab tu 302 ni ditukar kepada 304. Sementara tu 5 dari diorang yang berenam ni dan 12 orang tertuduh yang lain ni didapati bersalah di bawah Seksyen 330 Kanun Keseksaan disebabkan mencederakan Allahyarham Zulfarhan. Dan kesemua daripada mereka ni diarahkan oleh pihak mahkamah untuk menjalankan hukuman serta-merta start dari tarikh 1 Jun 2017. Okey guys, itulah dia kronologi dalam kes Allahyarham Zulfarhan. Ada juga netizen yang sembuh mahkamah sebab tak bagi hukuman mati pada tertuduh. Tapi kita kena faham yang mahkamah menjatuhkan hukuman atas bukti yang ada. So pihak mahkamah dia tak boleh nak main suka-suka hati je jatuhkan hukuman. Kita berharaplah family Allahyarham tabah dalam menghadapi ujian dan kita juga berharap kes macam ni boleh dijadikan pengajaran buat kita semua supaya kes macam ni tak berulang lagi. So apa pendapat korang berkenaan kes Allahyarham Zulfarhan? Boleh komen kat bawah guys. That's all untuk video kali ni. Until next time, aku jumpa korang dekat next video. Assalamualaikum. Ciao. Kita sedekahkan surah Al-Fatihah untuk Allahyarham Zulfarhan. Tak apa dik, kalau betul lah kau tak buat tapi nasib kau jadi macam ni, mahkamah Allah ada satu hari nanti.